Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rahasia besar Mahathir terbongkar lagi. Amatlah mengejutkan apabila rupa-rupanya ini yang paling ditakuti Mahathir. Mahathir baru-baru ini mendesak Anwar Ibrahim membubarkan parlimen. Membubarkan parlimen samalah membuat PRU segera. Maka dengan itu, apa tujuan Mahathir buat? Apa sebenarnya yang dia takuti? Kenapa dia mahu kerajaan ini dibubarkan? Bukankah itu satu tindakan yang menghuru-harakan negara? Kalau benar Mahathir sayang keamanan negara ini, dia tidak perlulah membuat permintaan desakan seperti itu. Tunggulah pilihan raya akan datang, baru sibuk-sibuklah nak pilihan raya. Rupa-rupanya, menurut penganalisis, desakan PRU sekarang hanya jerat pembangkang. Rupa-rupanya, antara sebab kenapa pembangkang mau sangat pilihan raya diadakan dalam masa terdekat, ini satu perangkap jerat yang harus dielakkan oleh Anwar. Awas Anwar, jangan sampai kau terjerat, termakan jerat, terkena jerat pembangkang. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda di ruangan komen, jangan kena jerat. Sebelum kita teruskan, saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini terapi imun Transufactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi melawan penyakit, kita kena penyakit, kita tak sembuh daripada penyakit, dan paling teruk sekali kita mudah kena penyakit. Tapi dengan adanya peningkatan daya imun badan kita, terapi imun mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan kuat, kita dapat sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita bekerja menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk ini sekarang melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Lulus KKM diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan paling penting halal. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon yang tertera. Ingat saudara, kalau ini kali kedua engkau menonton video dan produk ini mungkin jawapan yang Tuhan hantar untuk menyelesaikan masalah kesihatan Anda. Dapatkannya sekarang. Saudara, Mazlan Ali dan Azmi Hasan berkata, gesaan Dr. Mahathir Mohamad supaya PRU diadakan segera hanya jejaskan pembangkang yang masih bergelut dengan calon Perdana Menteri. Gesaan Dr. Mahathir Mohamad supaya PRU diadakan sekarang boleh menjerat gabungan Perikatan Nasional PN yang disokong bekas Perdana Menteri itu kerana masih banyak isu membelenggunya, kata penganalisis. Mazlan Ali dan Azmi Hasan, senada pertikaian seperti calon Perdana Menteri tidak boleh diselesaikan segera kerana Wakil PAS dan Bersatu selaku penggerak utama PN masing-masing mahu pemimpinnya diangkat. Mazlan, penganalisis dari Universiti Teknologi Malaysia menambah, prestasi pembangkang yang dilihat kurang berkesan di Parlimen juga mungkin menyebabkan pengundi kurang teruja memenangkannya atau memangkahnya jika PRU mengejut diadakan. Menurutnya, usaha menggabungkan parti luar kerajaan di bawah gabungan pembangkang Bersatu GPB yang dicadangkan juga memerlukan masa untuk memastikan kerjasama kukuh. Saya tak nampak pembangkang benar-benar bersatu dan sedia sambut PRU dalam masa terdekat, katanya kepada FMT. Kemarin, Mahathir mencabar Perdana Menteri Anwar Ibrahim membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada PRU susulan dakwaan Perhimpunan Pembangkang di Kuala Lumpur pada 26 Julai lalu hanya disertai sekitar 18,000 orang. Penganjur mendakwa himpunan di Dataran Merdeka dihadiri lebih 200,000 orang.
Gesaannya itu disokong bekas pemimpin UMNO Isyam Jalil yang mencadangkan PRU 16 diadakan serentak dengan PRN Sabah pada penghujung tahun ini. Penggal pentadbiran Anwar hanya akan tamat pada penghujung 2027 dengan PRU 16 boleh diadakan pada awal 2028. Sementara itu, Azmi yang juga fellow Majlis Profesor Negara berkata, gesaan Mahathir tidak logik memandangkan pentadbiran Anwar baru saja mencapai usia separuh penggal selain sokongan padu lebih 2/3 di Dewan Rakyat. Menurutnya, pembangkang yang digerakkan PN juga tidak menunjukkan kemampuannya untuk mentadbir 4 negeri pentadbirannya SG4 iaitu Kelantan, Kedah, Perlis dan Terengganu. Paling ketara, gagal mempamerkan calon Perdana Menteri bagi pengundi paling penting apabila ke peti undi untuk mengetahui siapa mahu ditampilkan jika sesebuah parti itu menang. Bagaimana nak pilih pembangkang jika calon Perdana Menteri pun tidak dapat kemukakan dan hanya ditentukan selepas pembentukan kerajaan, katanya lagi. Apalah pendapat anda semua? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang kita nak cerita tentang siapa Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. PRN Sabah akan menjelang tidak lama lagi. Dijangka akan berlangsung dalam 2-3 minggu lagi ataupun bulan lagi. Dan ada yang mengatakan bahwa pilihan raya Sabah akan berlangsung awal bulan 9 nanti. Tapi itu jangkaan mereka. Paling penting sekarang persoalannya ialah siapa calon Perdana Menteri yang akan diangkat oleh Perikatan Nasional kalau mereka memerintah kerajaan. Itu yang paling penting. Dan dalam video yang saya sampaikan sekejap ini, Anda boleh tonton. Saya harap tidaklah karena copyright. Tolonglah kita ulas dulu tentang ini. Jom kita tengok. Oke, sudah tengok? Baik. Begitulah mak jargon. Dia hanya bising di parlimen, tapi bila ditanya di lobi parlimen siapa calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional kalau Anwar Ibrahim letak jawatan ataupun disingkirkan secara tebuk atap, dia pun tak tahu sebenarnya siapa Perdana Menteri. Pada pendapat saya, Mat Jargon hanya menjawab begitu karena dia tiada jawaban, bukannya dia mahu berdebat. Kalau dia betul ada jawaban, beritahulah supaya para penyokong Perikatan Nasional yakin siapa yang akan diangkat jadi Perdana Menteri. Itu pertama. Yang kedua, di negeri Sabah, siapa calon Ketua Menteri Perikatan Nasional kalau mereka menang? Yang ini pun betul-betul kita tak tahulah, belum lagi mereka beritahu langsung. Tapi sebelum itu, izinkan saya minta Anda tolong tulis dalam ruangan komen apa komen Anda tentang isu ini dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya perkenalkan dulu pada Anda semua, ini terapi imun Transovictor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh-sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tapi dengan adanya terapi imun, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan juga tahu mana satu lawan, mana satu kawan di dalam tubuh badan kita, maka kita akan dapat menangani masalah kesehatan kita, mempertahankan diri kita daripada masalah kesehatan kita. Dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini, dan ini adalah produk yang halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Jangan kau tangguh-tangguh sampai kau merasa rugi. Kau tangguh-tangguh, kau akan lebih sengsara. Baiklah, kita nak cerita sekarang siapa calon Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan dulu. Okeylah, kita balaslah. Mereka kata kalau Anwar turun, siapa calon Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan? Ramai lagi lah yang boleh jadi Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan. Pertama, Rafizi Ramli. Rafizi Ramli ada kelayakan jadi Perdana Menteri. Selain daripada itu, dalam Pakatan Harapan ada lagi pemimpin-pemimpin yang besar, yang hebat.
sebenarnya boleh diangkat sebagai calon Perdana Menteri. Baik. Jadi bagaimana pula dengan Perikatan Nasional? Nak lantik siapa jadi Perdana Menteri? Hamzah Zainuddin dilantik, marah pula Parti PAS. Dilantik Taqiyuddin, marah pula Bersatu. Takkanlah nak dilantik pula daripada Parti Gerakan, tak mungkin sama sekali. Dilantik Hadi Awang dah terlalu tua. Dilantik Tuan Ibrahim Tuan Man, entahlah, aku pun tak tahu siapalah yang boleh lantik Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi aku rasakan aku sedang bengong sekarang lah, siapa yang menjadi calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Ditanya Mat Jargon, dia pun tak tahu. Dia kata hanya ahli parlimen yang layak selevel dengan dia. Wow, cukup sombongnya dia. Tapi tengoklah nanti pilihan raya akan datang, sejauh mana Mat Jargon boleh menang lagi. Menurut perkiraan di dalam statistik, kalau Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung ataupun bekerja sama dalam pilihan raya akan datang, boleh nampak Mat Jargon akan tumbang. Selain itu, yang paling top sekarang ialah Ustaz yang membacakan doa kunut nazila semasa perhimpunan Turun Anwar, rupa-rupanya hanya memiliki 300 kalau saya tak silap, 300 kelebihan majoriti menang. Jadi kalau Pakatan Harapan Barisan Nasional bekerja sama dalam pilihan raya akan datang, kalahlah beliau. Jadi sekarang Anda tentukanlah siapa calon Perikatan Nasional sebagai Perdana Menteri. Kita jumpa lagi. Bye-bye.